Selamat pagi warga Alken. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Luar biasa. Hati ya. Oh, dia punya berdebar tu tak boleh tahan lah. Boleh pengsan lah. Oh, ini impian ni ya. 4 tahun sebelum saya join Alken, ini adalah satu impian besar saya. Pada masa tu MCCM dia agak jauh tau. You tahu tak? Bila I just join MCCM was very far from me. It is something that boleh ke saya boleh capai ke? Tapi bila hari ini nama saya dipanggil, saya diberi anugerah sebagai seorang MCCM, perasaan tu tak boleh nak cakap tuan-tuan perempuan. Kena betul-betul feel perasaan tu. If you want to feel that moment, you have to be a MCCM here. Luar biasa. Okey, tuan-tuan dan perempuan, sudah akan kongsi sedikit tentang kisah saya. Okey, saya merupakan bekas pekerja MAS. Inilah saya pada suatu ketika dahulu. Alright, keadaan saya ni memang macam ni. Kalau masih lagi dengan MAS, tak tahulah, mungkin boleh meletup kot. Makan, duduk, itu je kerja. Okay, so this was me. And almost about 12 tahun saya berkhidmat di syarikat penerbangan ni. Alright, I was an executive there. Alright, and Lashmi is my wife. Dia merupakan seorang bekas jururawat dan juga ketua jabatan dalam operation theater. Alright, kalau kedua-dua kami ni, kalau you tanya dekat saya, kita memang tak ada pengalaman dalam bidang MLM. If you talk about network marketing, zero knowledge. Kalau you tanya dekat saya nak pergi negara mana, nak pakai tiket apa, saya tahu. Dekat Lashmi kalau nak tanya macam mana mau jahit, bukan jahit kain lah, jahit badan kan. Pasal dia kerja dekat operation theater, dia tahu pasal tu. Alright, so pasal MLM we are not aware at all, zero knowledge. Tapi apa yang trigger kepada kami is how I get to know Alken. Alright, so Alken is not new for me. Okay, tuan-tuan dan perempuan, Alken bukannya benda baru bagi saya. Saya mengenali Alken melalui produk yang telah menyembuhkan penyakit kronik anak saya. Doktor bagi tahu dekat saya, anak saya ni cuma boleh hidup selama 3 bulan kerana dia ada allergic dengan susu. Okey, akan tetapi saya telah pergi merawat, saya telah bawa dia pergi merawat dekat macam-macam yang hospital, tuan-tuan dan puan. Tapi semua doktor bagi tahu dekat saya benda yang sama. Masa 3 bulan tu keadaan dia menjadi sangat tenang. Alright, so that's where pada masa tu kawan saya dia datang, dia bagi dekat saya satu produk yang bernama Kington. Saya langsung tak tahu pasal produk tu tau. Tapi saya tak ada pilihan. Sebab tak ada pilihan, baru saya bagi dia Kington. So bila saya bagi dia Kington tu, isteri saya pula tak bagi. Kenapa you nak bagi dia apa? Saya bagi tahu dekat dia, memang kita tak ada pilihan. So why not give a try? So pada masa tu kami agree to bagi Kington. Saya bagi dia 5 titis saja, tuan-tuan dan perempuan. Bukan 1 MPU lah. 5 titis selama 3 hari, saya dah mula lihat perubahan dia. Dan selepas minggu, dia dah sembuh sepenuhnya. Pada masa itulah saya mula menerima Alken. Alright, so akan tetapi pada masa dulu saya buat Alken, okay, Alken bukannya perkara baru. So bila saya dah confident, saya dah mula menerima Alken, saya mula share benda yang bagus ni dekat semua orang. Akan tetapi saya mencapai satu status yang tinggi pada waktu tu juga. Saya menjadi seorang CCM. Okay, income saya dah lebih 30,000. Akan tetapi apa yang berlaku pada masa tu, saya kehilangan upline saya. Upline saya dia menukar syarikat lain. Okay, dia keluar, dia menukar syarikat lain. Dan saya tidak ada bimbingan pada waktu tu. So pada waktu tu bila saya tak ada bimbingan, saya decide dengan wife, kita resign. Kita tidak ada lagi rasa nak buat lagi dekat Alken. So kita resign, tuan-tuan dan perempuan. So that was my situation. Tapi bila saya resign, saya rasa saya dah boleh buat benda-benda lain. Okay, why I must do network marketing? So I decide where I started my small food business. Perniagaan kecil-kecilan seperti kedai makan dan kedai pakaian. Tapi tuan-tuan dan perempuan, saya bagi tahu dekat you, pada masa tu you nak buat bisnes seperti ini bukannya senang. Kita ingat
kalau buat bisnes kecil-kecilan ni kita dah boleh keluar daripada golongan kesusahan. Tapi tidak. Bisnes ni dia cuma memberikan saya buat rolling saja, tuan-tuan dan puan-puan. I can just do rolling, nothing more than that. Dia tak dapat selesaikan keadaan masalah kewangan saya. Pada masa tu, tuan-tuan dan puan-puan, keadaan saya menjadi lebih tenat. That's where car payment saya ni 3 bulan tertunggak, house payment saya ni 3 bulan tertunggak. Sebagai seorang bapa, saya nak bagi yang terbaik untuk anak saya pun tak boleh, tuan-tuan dan puan-puan. That was my situation. And yang paling buruk sekali lagi, nama saya ni pernah keluar dalam surat khabar yang mengatakan bahawa saya ni hampir-hampir boleh dimufliskan. Itulah keadaan saya pada masa tu. Saya punya situation seperti berdiri atas tengah jambatan tau. I was in the middle of the bridge, macam keadaan saya macam tu. Saya tak boleh nak pergi ke depan because saya dah tak larat dah. Setiap pagi saya akan dibangunkan oleh telefon daripada pihak bank. Mereka mengejar saya, tuan-tuan dan puan-puan. Diorang macam-macam lah, diorang call saya, diorang nak datang rumah saya lah, macam-macam diorang dah buat, tuan-tuan dan puan-puan. So situation saya tak boleh nak, I'm not going to give up because I have my son, I have my family, I have to do something. Tapi bila kita cakap kita ada masalah, kita cakap pasal masalah, tapi kalau kita tak cari jalan penyelesaian, masalah tu takkan hilang. Betul tak, tuan-tuan dan puan-puan? That was my situation. Kita ada problem, tapi problem tu kalau kita tak solve, macam mana nak problem tu dah hilang? Dia tak boleh just hilang begitu je. Kita yang kena lakukan sesuatu. So pada masa itulah, that was the moment saya terfikir seorang. Saya tahu insan ni lah yang boleh keluarkan saya daripada kesusahan ni. Pada waktu tu saya mula melefon dia. Saya cakap saya nak jumpa you. Saya sendiri yang call dia. Saya nak jumpa you. Insan yang saya maksudkan tu adalah MCC Muniandi dan Adilati. Itu yang saya berjumpa dengan beliau. Saya bagi tahu dekat dia, tuan-tuan dan puan-puan, apakah keadaan saya pada masa tu. My situation was how bad that moment. Bila you tahu kan, orang susah, ramai orang akan larikan diri daripada kita, betul tak? Orang susah, siapa nak datang dekat dengan kita? Tapi pada masa tu, Andy tak tengok kesusahan saya. Andy tak tengok keadaan saya pada masa tu. Dalam hati dia, saya tengok dia ikhlas niat dia nak bantu saya. So, saya dengan Leshmi mula start buat bisnes Elkan. Tapi pada permulaannya, tuan-tuan dan puan-puan, saya beritahu dekat Andy satu je. Bang, kesusahan saya ni 2,000 hingga 3,000 ringgit je. You bagi saya nak dalam bisnes ni only 2 to 3,000 ringgit. I don't want more than that. That was me. Impian yang cukup kecil. Sebab keadaan saya macam tu. I'm not expecting to earn 30, 40, 50 because of my situation. For me, just I need to come out from that. Tapi bila saya berjumpa dengan Andy, inilah home party pertama kami. This was my first home party. Semua sekali kalau lihat cuma 5 orang saja ada dekat sana. Sekali dengan saya punya wife, dengan saya, dengan Andy Tapi siapa yang datang dekat sini kan, siapa pun tak sign up. Tapi kalau semua orang ni tak mau, saya pun pada hari itu cakap tak maulah, tak boleh buatlah bisnes ni. Hari ni tak mungkin saya ada di depan anda sebagai seorang MCCM. So saya berjumpa dengan Andy, saya tanya dekat dia bagaimana nak buat bisnes ni. So dia ajar saya mula belajar. Dan income pertama pada bulan itu kami mencapai lebih kurang RM9,000. Tuan-tuan dan puan, saya datang ke sini, saya cuma nak RM2,000 sahaja. Tetapi income pertama kami berjaya mendapat RM9,000. Pada masa itulah minda saya terbuka. Saya mula menerima Elkan dan saya mula belajar apa yang saya harus lakukan untuk mengembangkan lagi bisnes ni. Alright, so kita hadir ke kelas, kita pilih untuk buat beauty pada masa tu. Alright, so kita pilih untuk buat beauty pada masa tu. Kita fokus 100% apa syarikat yang buat. Kalau syarikat buat aktiviti, kita follow je. Pada masa tu Leshmi pergi dekat satu aktiviti yang dilakukan oleh syarikat untuk beauty class. Lepas dia balik, kami mula fokus dalam beauty bucket. Okay, dan selepas pada masa tu kami mula
menerima semua. Kita try buat MRT, beauty, tapi kita punya fokus MRT dengan beauty. Itu yang kita lakukan, konsisten tuan-tuan dan puan-puan. Kami tak pernah tunggu upline datang dari Melaka untuk berjumpa kami dekat Penang. Setiap kali Andy datang, kami belajar dengan dia. Kita belajar, kita berdikari. We decide to do. This is our business. Walaupun kita seorang manager, kita seorang RSM, seorang ESM, tapi ini adalah bisnes kita, bukannya bisnes upline. So this was my mindset. This is your business. You are 001 for your network. Alright. So bila kami mula berdikari dan kami mula buat, rangkaian kami mula membesar. Alright. So